Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni Abang nak cerita yang special sebabnya hari ni kita berbalik. Kita bukan cerita hantu ataupun cerita-cerita seram ataupun cerita rakyat tempatan. Hari ni Abang nak cerita pasal Antartika. Kita kalau kat dunia ni ada dua part tau, ada dua bahagian. Kalau dekat atas kita panggil Antartik ataupun kutub utara, yang bawah kita panggil Antartika ataupun kutub selatan. Jadi di antara kutub utara dengan kutub selatan yang dekat dunia ni, kutub selatan lebih sejuk dan memang tak ada orang tinggal berbanding dengan kutub utara. Jadi kalau ada saintis-saintis yang nak buat kajian tentang kesejukan, diorang akan pergi kutub utara sebab kutub utara tu memang sejuk tapi manusia masih boleh tinggal, berbanding kutub selatan ataupun Antartika memang tak ada orang tinggal. Disebabkan tak ada orang tinggal tu, hari ni Abang nak cerita tentang beberapa penemuan pelik yang ada dekat kutub selatan ataupun yang ada dekat Antartika. Dan waktu Abang baca tu memang Abang rasa gila, pelik gila. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video Abang, dan kebanyakan kesimpulannya Abang cakap alien. Okey, kalau korang nak tahu ceritanya, tonton video Abang daripada mula sampai habis, Abang akan ceritakan. Dekat Antartika sebenarnya ada banyak pulau-pulau tau, pulau-pulau kecil, dan antara pulau yang paling famous, yang terkenal disebabkan penemuan ni adalah Pulau Bouvet. Pulau ni dijumpai pada tahun 1739 manusia jumpa pulau ni. Lepas tu terdapatlah beberapa ekspedisi dekat pulau ni lah, tapi kebanyakan ekspedisi tu diorang gunakan helikopter ataupun kapal pemecah ais untuk sampai dekat pulau ni. Jadi pada tahun 1964 ada sekumpulan saintis datang ke Antartika, konon-konon nak buat uji kaji lah. Dekat Antartika ni diorang terus menuju ke Pulau Bouvet ni lah, pulau yang dikatakan salah satu pulau tersejuk dekat kawasan Antartika. Dan istimewanya dekat pulau ni, dikatakan tengah-tengah pulau tu ada tasik tau, dan tasik tu adalah tasik sejuk, tasik ais. Okey, pada tahun 1964 ramai-ramailah saintis tu datang dekat pulau ni, konon-konon nak buat kajian. Diorang pergilah dekat Pulau Bouvet ni, dekat tengah-tengah Pulau Bouvet ni, nak pergi tengok dia punya tasik dekat tengah tu. Yang peliknya, diorang jumpa sampan pada tahun 1964. Macam itulah, 62 ke 64 kalau abang tak silap lah. Diorang jumpa sampan dekat tasik itu. Sampan siapa? Kenapa ada sampan dekat tengah tasik? Sampan tu pula memang macam buatan manusia. Bukan buatan lah, maksudnya dibina dengan teknologi lah, bukanlah secara semula jadi. Sampan siapa? Siapa letak kat situ? Siapa yang guna? Nampak macam pernah digunakan. Diorang pun ambil lah beberapa sampel dekat sampan tu, dan diorang baliklah buat uji kaji. Bila buat uji kaji, memang sampan tu adalah buatan manusia. Maksudnya buatan makhluk, bukannya datang secara alam semula jadi. Jadi pada selang 4 tahun lepas tu, lebih kurang kalau tadi tahun 1962, pada tahun 1966 macam tu, diorang datang balik dekat Pulau Bouvet nak ambil lagi sekali sampel sampan tu, nak kaji lagi. Waktu tu teknologi dah makin lagi bagus lah kan. Bila dia sampai dekat pulau tu, dekat tasik tu, sampan tu hilang. Jadi diorang pun macam, sampan tu siapa punya? Siapa pula yang alihkan? Patutnya mesti ada lagi, sebab tu kawasan sejuk, tak mudah-mudah kayu nak reput ke nak apa, sebab tu kawasan berais kan. Macam kita masuk sesuatu dalam peti sejuk, tak mudah-mudah yang masuk dalam peti sejuk, kawasan ais tu akan musnah macam tu aja. At least dia beku lah kan. Mana sampan tu pergi? Dah, itu satu lagi persoalan. Itu adalah misteri yang pertama dekat kutub selatan ataupun Antartika. Pada 29 Ogos 1964, datanglah satu kumpulan saintis dengan menaiki kapal. Diorang ni memang nak buat kajian tentang dasar laut di kawasan Antartika.
Dan dekat kawasan Antartika ni kebanyakannya dia punya daratannya ditutupi dengan ais. Macam tu juga dengan laut dia. Laut tu bukan bergelora, memang ditutupi dengan ais. Dengan kata lain, memang bukan cahaya nak masuk ke dalam laut tu memang susah. Jadi diorang datanglah nak buat kajian apa yang tinggal dalam tu, apa bentuk binatang, apa bentuk tumbuh-tumbuhan yang tinggal dekat situ kan. Nak dijadikan cerita, bila diorang sampai dekat situ, diorang turunkanlah kamera sedalam 3,000 meter ke dasar laut. Waktu dia orang tengah ambil gambar tu, macam-macam dia orang jumpa, macam spora-spora atau tumbuhan-tumbuhan lah kan. Tiba-tiba dia orang tertangkap satu gambar tu. Gambar tu nampak macam antena. Pelik, antena tu datang daripada mana, betul tak? Jadi bila dia ambil gambar tu banyak kali dalam pelbagai sudut. Gambar tu macam sebatang kayu, lepas tu dia ada ranting-ranting dan atasnya berbentuk bulat. Macam gambar yang abang tunjuk ni lah. Jadi diorang semua pelik, sebenarnya ini antena ataupun tumbuhan. Lepas dia ambil gambar tu dan sampel tak boleh ambil sebab dalam sangat kan. Lepas dia ambil gambar tu, diorang pun naik ke darat dan bawa gambar tu pergilah ke makmal diorang dan baliklah. Beritahulah dekat seluruh dunia melalui akhbar yang diorang jumpa antena dalam laut. Jadi ada beberapa orang saintis dasar laut menyimpulkan mungkin tu bukan antena, tapi sebenarnya adalah satu tumbuhan dasar laut. Tapi yang peliknya, kawasan situ memang tak banyak cahaya matahari yang masuk. Jadi kalau tak banyak cahaya matahari yang masuk, macam mana boleh ada tumbuhan yang tumbuh dekat dasar laut, betul tak? Jadi diorang ada kesimpulan kedua, mungkin itu adalah sejenis spora ke ataupun tumbuhan yang tak memerlukan cahaya matahari untuk tumbuh. Adalah satu nama dia sponga macam itulah. Tapi alasan ataupun hujah yang kedua ni dipatahkan sebabnya yang namanya sponga tadi tu selalunya memang bentuknya lebih kurang, tapi selalunya dijumpai dalam keadaan yang banyak dalam satu kawasan, bukannya tunggal. Tapi yang ini jumpanya satu, tunggal. Mustahil itu adalah sponga. Jadi sebenarnya adakah itu betul-betul antena? Abang cop tu antena alien. Kalau tak alien pun kerajaan jin bawah tanah. Senang kesimpulan abang. Misteri yang ketiga adalah ditemui pada tahun 1985. Datang lagi saintis ke Antartika nak cek dia punya bentuk muka bumi, binatang apa boleh duduk, tumbuhan apa boleh tumbuh, sebab kawasan tu memang kurang cahaya matahari. Tapi diorang yakin memang ada benda yang hidup di kawasan tu. Tengah-tengah diorang buat ekspedisi untuk mencari bukti-bukti hidupan yang pernah hidup dekat Antartika. Tiba-tiba diorang jumpa tengkorak manusia dekat Antartika. Mana mungkin manusia datang ke Antartika? Sebab nak datang ke Antartika ada dua cara. Sama ada melalui kapal pemecah ais ataupun menggunakan helikopter. Tapi tengok daripada tengkorak ni, berdasarkan kajian lah, dia ambil sampel, dia bawa balik, dia kaji lah. Manusia ni tinggal dekat situ tau. Tengkorak ni memang tinggal dekat situ, bukan daripada kawasan-kawasan lain. Tak puas hati, dijalankan kajian demi kajian. Akhirnya disimpulkan bahawa tengkorak tu adalah tengkorak yang sama dengan orang-orang Chile. Orang-orang Chile, lebih kurang lah kan. Tengkoraknya lebih kurang sama. Lepas tu diorang buat kesimpulan, mungkin orang Chile pada zaman dahulu, sebab usia tengkorak tu lebih kurang hidup pada 1800, 1820 lebih macam tu. Maksudnya dah lama betul lah. Boleh dikatakan itu adalah manusia pertama yang dicatatkan sampai ke Antartika berdasarkan penemuan tengkorak ni. Persoalan yang paling besar, macam mana dia boleh sampai ke Antartika? Pelik kan? Pada tahun 1997, ada satu lagi peristiwa yang memang mengejutkan banyak saintis. Waktu saintis tengah buat analisis dalam laut di kawasan Antartika, tiba-tiba diorang dengar satu bunyi blup macam tu. Dan selalunya bunyi blup tu dikeluarkan oleh binatang bawah laut macam paus.
paus saja yang boleh keluarkan bunyi bloop tu. Dia orang sempat rekod bunyi bloop. Kalau korang tak percaya, korang boleh tengok Google, cari video-video tentang bloop di Antartika, B-L-O-O-P, di Antartika. Memang bunyi bloop, tapi mana ada paus dekat kawasan tu. Dengan dasar laut dia tak boleh masuk dengan cahaya matahari, mana boleh binatang tinggal. Tapi mana datang perkataan bloop tu? Jadi banyaklah saintis buat kajian, ambil sampel, analisis bunyi itu banyak kali. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin ada binatang dasar laut yang diorang tak jumpa lagi, yang diorang tak tahu, manusia tak tahu. Memang binatang tu bukan binatang yang sebarangan. Dan kalau betul itu binatang, saiznya mesti bagak besar gila. Sebab berdasarkan bunyi bloop tu, dia punya frekuensi tu, dia punya gelombang lah. Dia punya gelombang tu bukan datang daripada binatang yang kecil. Kalau dikomparekan, dikomparekan lah. Ya Allah, susahnya lupa nak ingat. Dikomparekan. Compare dalam bahasa Melayu apa? Bukan, abang tak ingat. Abang lupa sekarang. Dikomparekan lah. Bila dikomparekan bunyi bloop tu dengan bunyi paus yang ada dekat darat, dia punya gelombang bloop paus tu besar macam ni. Tapi gelombang bloop tu yang datang dekat Antartika ni besar ni lebih kurang. Jadi dengan kata lain, binatang tu mesti lebih besar daripada paus biru. Tapi lepas didebat-debat benda ni lagi, diperdebatkan lagi, akhirnya diorang buat kesimpulan, mungkin bloop tu datang daripada bunyi gunung berapi dasar laut. Itu mungkin, tapi tak ada bukti. Tak ada sebarang bukti yang menunjukkan itu adalah dasar laut punya gunung berapi. Maaf, abang lupa. Dikomparekan tu dalam bahasa Melayu adalah dibandingkan. Abang tiba-tiba terlupa. Bila kita record kan, kadang-kadang nak cakap spontan tu, alamak, benda tu tak masuk dalam otak. Sebab kita kadang-kadang kita jarang guna perkataan kan, bandingkanlah. Selalu kita comparekanlah, kau comparekan dengan dia, kau compare dengan dia je lah. Kita nak cakap dibandingkan tu, abang mana perkataan benda maksud dibandingkan tadi. Maaflah kalau abang tersilap, maaf sangat-sangat. Bukan abang nak sengaja, abang tak sengaja. Dan penemuan paling misteri terakhir yang abang nak ceritakan hari ini, yang dijumpai dekat Antartika adalah air terjun darah. Jadi dekat Antartika tu ada satu kawasan tu. Kawasan tu ada dua yang pelik. Satu, dia ada sungai yang diperbuat daripada ais. Dia punya tebing-tebingnya, dia punya batu-batu semua daripada ais. Tapi ada air mengalir lah, tapi semuanya ais. Menarik kan? Yang satu lagi adalah air terjun darah. Jadi bila dia tengok ada air terjun merahnya macam darah, dia ingat tu sebenarnya spora. Kalau korang ingat, abang ada cerita tentang hujan darah pada posting abang yang dulu-dulu. Abang sediakan dekat description box kat bawah. Antara posting yang abang suka tentang hujan darah berlaku dekat India. Hujan darah kan. Tapi dia ingat itu fenomena yang sama, iaitu adalah spora ataupun tumbuhan. Tapi lepas diambil sampel, rupanya itu bukan spora, itu bukan tumbuhan, itu adalah mineral dalam bumi. Dengan kata lain, itu adalah bahan galian dalam bumi. Bahan galian tu yang meruap-ruap keluar membentuk air terjun warna merah macam air terjun darah. Jadi dia tak adalah rasa misteri sangat, tapi nampak air terjun darah dekat Antartika yang semuanya putih memang menarik kan, menakutkan pun ada juga. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang beberapa penemuan menarik di Antartika, tempat paling sejuk dan misteri dalam dunia berbanding dengan Antartik. Abang harap ia menambah pengetahuan kita semua. Walaupun kita tak pernah sampai ke Antartika, tapi kurang-kurang kita tahu ada penemuan-penemuan pelik di Antartika. Dan banyak-banyak penemuan tu, abang rasa abang paling suka tentang antena tu, yang dasar laut tu. Abang memang syak mesti jin, tak pun alien. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.